iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Hari ini kita akan direct kepada bagaimana anda melihat kepada perancangan equity anda, penggunaan equity anda serta mengaitkan dia kepada prestasi sistem. Kita akan langkau lebih lanjut, lihat lebih lanjut pada hari Jumaat nanti mengenai position sizing model. Tapi ini adalah continuation daripada apa yang kita dah bincangkan minggu ini mengenai inventory diri. Ini adalah minggu ni punya topik. Okey. Jadi semalam kita dah cerita mengenai penetapan kepercayaan. Okey. Anda adalah elemen paling penting dan tetap buat benda ni. Saya tak nak ulang balik, tapi basically buat this exercise. Ini akan membantu anda daripada sudut perancangan, daripada sudut buat benda yang masuk dalam parameter dunia nyata. Faham? Bukan dunia Doraemon, bukan dunia entah apa-apa. Selagi nama anda bukan bin public bank, bin Maybank, bin apa-apa, buat benda masuk akal. Faham? Bank-bank pun buat benda masuk akal. Kenapa kita ni buat benda tak masuk akal? Kita boleh dengar orang cerita, oh senang je, kau modal 100 nak jadi 1000. Tapi kalau dia kata, oh nah ni link dia, tak payah. Nah ni tempat dia, tak payah. Dia kena cari anda, tak payah. Ini semua mengarut. Itu semua mengarut. Anda produk dia. Anda tu produk dia. Faham? Kalau dia lain macam dia dapat buat 1000 tu bukan sebab dia ni. Dia dapat buat 1000 sebab anda. Bukannya sebab trade. Kalau dia dapat buat 100 dari 1000, dia tak cari anda. Ataupun dia kongsi free je lah. Dia kongsi free je. Buat apa dia cari anda kan? Faham maksud saya? Masuk dunia nyata. Okey. Hari ini kita tekankan kepada cerita modal. Okey. Ini adalah benda yang paling-paling penting dalam apa juga perniagaan. Berapa modal cukup? Ni soalan yang saya selalu orang tanya. Berapa modal cukup untuk trade? Trading zaman ni gula-gula. Sabar Lin. Kita cerita benda nyata lah. Benda nyata. Benda yang saya tahu dia jadi sensitif. Tapi the thing is, dia boleh win-win tau. Di antara saya tak kata salah. IB ke, mengajar kena charges ke, tak salah. Tak salah. Anda dah bagi effort, anda ada bagi bantuan. Anda sepatutnya terima something. Tak ada salah. Tapi claim yang tak masuk akal, itu yang merosakkan industri kita ni. Faham? Klaim yang tak masuk akal, menunjukkan gaya hidup yang bukan sebenarnya. Itu tak. Faham? So I don't have anything against nak charge kelas ke. Nah, saya pun pernah charge kelas untuk saya tampung kos saya. Tapi the thing is, tak salah. Tapi yang claim, overclaim tu, ni yang merosakkan industri kita ni. Itu yang merosakkan industri kita. Don't do it lah. TP 100,000 pips. Okay. So, balik kepada cerita modal ni. Berapa modal anda nak trade? Saya tak dapat nak bagi tahu anda berapa modal yang sesuai kepada anda. Kita ni melabur, kita berniaga. Ada orang melabur kecil, ada orang melabur besar. Ada orang berniaga kecil, ada orang berniaga besar. Beza dia kepada kemampuan anda, kepada objektif anda dan kepada lain-lain. Dia cerita dia kepada anda. Jadi anda kena tahu diri anda. Sebab bila anda memahami modal anda, barulah anda dapat nak bercerita pasal
Toleransi. Berapa anda boleh risikokan kepada satu entry? Kelas puluh-puluh ribu, ratus ribu, tak heran Wimon. Tak salah kepada orang tu. Sebab orang bayar. Bagi saya tak salah. Ya, dia tak salah. Kalau dia cuba ajar support, ni support kat sini buy, dia ajar support, dia ajar okey, datang kelas bayar 50,000, dia tunjuk satu line dia, ni support. Dah. Kat sini buy. Tapi kalau orang membayar yang tu, tak salah. Dia ada support group ke, tak ada support group, dia one off ke, tak salah bagi saya. Yang kalau mungkin ada orang pakai dia jadi. Dia tak dapat kita nak salahkan orang. You need to do your due diligence. Anda yang check dahulu. Kena ajar banyak jurus rahsia. Kalau anda tengok orang tu duk tukar kejap teknik ni, kejap teknik ni, kejap teknik ni, kejap teknik ni, itu pun tak bagus. Faham ke ni? Itu pun tak bagus. Orang pun pening. Sekejap trade macam ni, sekejap trade macam ni, sekejap trade macam ni. Aku nak trade macam mana? Tapi kalau dia macam kita ada topik pada minggu ni kepada Fibo, topik kepada minggu ni kepada ni, dan anda gunakan informasi ni untuk anda cipta satu sistem. Itu lain. Itu ajar kepada basic trading. The thing is, nampak soalan anda semua mengenai apa? Cari teknik kan? Teknik semua bagus. Every teknik semua bagus. Asalkan dia lengkap. Jelas. Mudah entry. Keluar pun jelas. Dan dia jelas. Itu teknik. SOP. Benda sama je. Tapi yang gagalkan orang bukan teknik. Anda sendiri dah ada berapa banyak teknik? Tanya diri anda. Berapa banyak teknik? Mana satu yang bagus? Apa yang anda buat adalah all your teknik ataupun SOP dagangan anda tuliskan. Anda tuliskan SOP anda. Faham? Tuliskan. Buat chart dia, buat grafik dia. Buat conteng-contengnya. Macam mana anda long? Apa long condition? Macam mana anda exit? Apa exit kriteria? Apa long condition? Apa short dia? Kenapa anda short dalam market? Kenapa anda long dalam market? Letakkan jelas kenapa. Dan anda punya SOP dah ada satu. Lepas tu test dia. Dapatkan expectancy sistem tu dahulu. Anda nak tahu apa average dia. Anda tak terus terjun kepada market. Apa overtime, apa R multiple dia. Apa R multiple ni expectancy lebih kurang lah. Okey. Dapatkan dia punya frekuensi, berapa kali dia trade, berapa kali entry yang kita dapat trade. Bukannya ambil orang punya SS. Oh, ini dah cantik, ini kaya. Tak dapat. Anda kena dapatkan winning percentage dia. 3 kriteria ni. Inilah yang dimaksudkan dengan pengalaman. Anda dah test sistem tu. Test dahulu, demo ada, pakai. Sebut kata demo, muka semua, uish, tak, aku nak buat duit, kan. Benda ni yang kalau nak pakai seumur hidup. Test dahulu, duk hilang duit je, dah le, kan. Dah le, kan. Kalau anda nak berubah, buat benda ni. Buat dekat demo, cari kepada any teknik. Tuliskan apa kriteria, anda ikut je dia. Dia kena stop loss, dia kena TP, itu sebahagian daripada sistem tu. Dia tak dapat, anda nak cari benda yang 100% profit. Tak wujud. It doesn't exist. So, bila anda dah ada yang tu,
Demo tak boleh withdraw. Demo tak kena barik. Okey. Bila anda dah ada, buat kepada 3, buat 3 demo account. Buat 3 demo account. Okey. Buat 3 demo account. Dapatkan expectancy. Kalau ada betul-betul lah serius mengenai trading ni lah, bagi mereka yang memang inilah aku nak buat. Okey. Ambil masa setahun, tak kisah. Ini adalah something yang anda nak gunakan skill semua hidup anda. Faham? Buat dia 100 entry, buat overtime lah, untuk satu jangka masa. Anda scalping, anda tak dapat nak cuba untuk setahun. Mungkin untuk 3 bulan, untuk 1 bulan kalau scalping. Intraday 3 bulan anda test dia. Untuk swing mungkin dalam setahun. Kan, untuk 100 entry. Buat try dia. Ini something skill yang anda nak gunakan seumur hidup. Sementara tu anda betulkan kedai anda yang anda tak letak duit lagi. Faham? Jangan malu. Kalau anda kata, oh banyak cerita kepada Zul ni, aku demo account je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Faham? Bayangkan duit yang Wimon. Berapa banyak dah duit hilang dalam trading? Berapa banyak dah bayar kelas semua? Kalau ikut balik pulangan, sekarang ni baru dia start sideways kan. Baru start sideways. Kalau tak dulu duk turun je chart. Betul tak apa saya kata? Itu perjalanan biasa. Jangan malu. Tak ada malu dalam trading ni. Dalam belajar tak ada malu. Tak ada malu. Ini realiti dia. So, buat ni. Sebab itu saya sediakan 3 account tu, 3 orang tu. Saya bagikan account. Jangan letak duit anda. Anda praktis apa yang saya duk cakap ni. Betul. Tak. Rugi kena SL tak salah. Rugi kena SL tak salah. Alhamdulillah. Tapi jangan fikir recovery. Dia tak dapat anda fikir recovery. You always kepada objektif. You don't care about apa losses last. Lepas yang last tu cerita lama. Lupakan. Okey, lupakan yang pasal recovery. You don't think. Sebab kalau tak, anda akan ada benda yang jadi berat kita. Faham? Anda ikut je sistem anda, slow and steady. Boleh? Okay. Ia ambil masa, saya faham. Pian. Trade kena SL tak apa. Itu memang tak ada benda. Dia kalau tak ada SL lagi teruk kan. Terus hilang. Tadi ada, terus tak ada. Okey, kita cerita benda nyata. Okey, balik ke benda ni. Jadi dapatkan untuk 3 sistem anda dekat 3, sekurang-kurangnya 3 demo. Expectancy. Maksudnya anda dapatkan buat expectancy table tu. Lepas tu berapa kali entry. Dan juga kepada winning percentage. Dapatkan. Kaya kan? Bukan ke kelas CBOE dulu. Okey. 20. Okey, biar. Letakkan target. You have a target. As long as you have a target. Okey, dapatkan untuk 3 demo. Jangan percaya orang punya SS. Zul punya. Tak. Anda percaya apa yang anda buat. Buat dekat demo tu. Orang kata demo tak ada feeling. Kalau anda nak feeling, jangan trade. Feeling tu sentiasa ada. Feeling tu sentiasa ada. Demo memudahkan anda untuk belajar cara untuk mula mengikut SOP. Buat dia. Jangan malu dengan benda ni. Saya masih buat demo tau. Saya ada 3 demo running. 4. 3 ni, 2 ni pakai EA, 2 lagi saya manual. Saya buat sentiasa. Mana-mana sistem yang memberikan ekspektasi bagus kepada saya pakai dia. Ada masa saya pakai EA tau. Dia tengah perform, dia tengah ekspektasi tinggi, apa-apa EA semua bagus.
Yes, percaya kepada dia, pakai je. Tak salah. Tak salah. Kan? Ambil mana-mana, test dia. Kalau dia bagus, pakai, dia bagi duit. Dia dapat rahsia dia bukan teknik tu. Bukan EA tu. Rahsia dia jaga duit. Itu rahsia dia. Kalau nak tahu, ramai yang develop EA. Jumpa saya, ada boleh tak, saya tak nak sebut nama lah. Tanya saya, EA dia, bila cantik, wah, beribu-ribu %. Bila tak cantik, hilang semua. Apa kekurangan EA dia? Tahu tak apa? Stop loss, TP. Cara jaga duit. Itu kekurangan EA dia. Ramai datang ke saya, present teknik. Zul, macam mana aku nak improve teknik? Saya kata, jangan improve teknik. Improve cara jaga duit. Improve cara jaga duit. Bukan teknik. Teknik semua bagus. Improve risk management. Sebab ada masa sistem kita baca market. 3711, pada waktu ini, market tengah ke atas kan. Dia tengah sideways 2-3 minggu lepas, tak cantik. Tapi bila market trading, nah engkau. Nampak? Teknik itu adalah untuk trading market. Sebab itu kita cari trading. Bila market sideways, kita tak trade. Kita tunggu correction daripada ekstrim. Bila market tengah trading, dia champion lah. Bila market sideways, dia hancur. Itu biasa. Itu biasa kali. Dalam mana-mana pun ramai. Banyak tempat yang buat macam tu. Itu biasa. Ketahui sistem yang anda pakai, fahamkan, dapatkan 3 ni. Okay, kenapa kita nak dapatkan 3 ni? Anda tahu bahawa sekiranya anda tahu sistem anda memberikan pulangan ekspektasi sebanyak 0.5. Kita ambil contoh 0.5. Dan dia trade selepas kita katalah kita dapat kita dapat kriteria ni dan the best 3 sistem, dan kita dapat frekuensi sebanyak 20 trade dalam masa sebulan, monthly. Ini average yang kita dapat. Dan kita dapati dia punya winning percentage adalah 65%. Contoh, selepas anda test dia, anda dapat kriteria-kriteria ni. Nak gunakan dia macam mana? Ini adalah apa selepas anda test sistem 1, 2 dan 3. Ini adalah apa yang the best anda dapat. Dan sesuai kepada anda. Contohnya, anda entry 1 kali 1 hari 20. Ada win, ada loss. Tapi secara average-nya, anda akan dapat 0.5 R per entry. Maksudnya sistem ni boleh menjana berapa R sebulan. Sebulan dia boleh dapat 10 R. 10 R. Ini pulangan sistem ni sebulan. Selagi dia buat 0.5 R. Nampak kenapa ini penting? Mana dia? Position size report tak ada dalam ni. Ni. Kenapa benda ni penting? Tolong buat benda ni. Untuk sistem anda, rekodkan over time. Untuk satu tempoh masa. Rekodkan berapa anda punya prestasi. Rekodkan. Bila anda tahu anda punya prestasi sistem, anda dapatkan average dia dahulu. Boleh? Jadi kalau anda tahu, selagi dia ada naik ada turun, yang ini ada naik ada turun tau. Anda letakkan paling bawah 0.5. Kalau dia 0.5, aku pakai dia. Dia tak sampai 0.5, aku tak pakai dia. Anda pilih antara 3 sistem ni, ini yang anda akan trade. 2 lagi ada trade demo. Kalau katalah ini tadi memberikan pulangan ini dan dia terbaik kepada anda. Sistem 2, sistem 3 tak cantik. Anda pakai trade dia, tapi dalam demo pakai trade dia. Dan katalah ini 0.4,
ini 0.3, entry lebih kurang, winning percentage kurang lagi. Katalah macam tu. Okey, katalah. Anda dah dapat benda ni. Apa guna dia, Pian? Apa guna benda ni? Apa guna benda ni? Sekarang ni, berapa banyak 10R tu dalam dolar? Betul? Berapa banyak? Dia bergantung kepada berapa dolar ada trade. Kalau ada trade 1 juta, situ boleh buat 10 juta. Satu entry. Satu entry kan. 1 juta, average pulangan 500,000. Kalau ada letak 1 dolar, average pulangan 50 sen. Jadi dia bukannya kepada sistem. Berapa banyak anda buat. Dia bergantung kepada berapa dolar anda letak. Tapi soalan orang ramai tanya, teknik apa bagus? Mana ada? Dia bukannya pasal teknik apa bagus. Semua teknik bagus. Yes. Yes, gadis. Berapa dolar kita trade? Bukannya teknik apa bagus. Otak kita tu fikir teknik apa yang baca market perfect, tak wujud. Holy Grail semua tahu tak wujud. Tapi kita cuba cari, memang tak ada. Benda yang tak ada, kita sembang buat apa? Kan? Nampak ada argument sini. Dia bukannya kepada market. Dia bukannya kepada ni. Dia kepada berapa dolar trade. Tapi orang duk cari dynamic. Orang duk cari immediate wave. Orang duk cari support kat sini, resistance kat sini. Semua tu SOP je. Semua tu bagus. Sabtu kalau tanya saya teknik apa bagus, teknik yang anda faham, anda boleh pakai. Apa rahsia dia? Ini. Kenapa orang tak nampak benda ni? Saya pun tak tahu. Orang tengok nak cari teknik yang sentiasa win, yang tak wujud. Okey. The moment anda dah dapat benda ni, next anda nak tentukan duit anda. Nampak apa argument saya? Orang ramai duk cari teknik apa bagus, teknik apa perfect, teknik apa untung. Anda kena test dia. Anda tak dapat tengok orang pakai, orang lain untung. Anda kena test dia. Okey? Faham? Dapatkan. Even 3711, semua orang tanya saya kata test dia kepada anda. Kalau dia tak sesuai kepada anda. Saya kerja marketing, saya tak power. Jadi, bila orang bercerita benda yang sebenar, realiti, orang tak suka. Kalau saya bercerita pasal, okey, entry macam ni, kita kaya macam ni, engkau entry sekarang, besok engkau buat rumah, orang suka. Saya bukan macam tu. Saya tak percaya macam tu. Faham? Saya tak percaya. Kita nampak, kita sendiri buat. Kita sendiri trade. Faham? Saya bukan jenis yang cerita okey, account 18 juta kan. Saya tak jenis macam tu. Saya jenis anda ada duit, alihkan daripada trading pergi kepada aset. Saya pelabur. Saya memikirkan cara pelaburan menggunakan trading ni untuk generate dan untuk jadikan portfolio kita besar kepada aset, kepada ini, kepada goal ini, kepada ini. Anda tak capai angka kebebasan kewangan melalui trading. Itu kerja gila, tahu tak? Apa selalu kita dengar? Engkau boleh trade dapat $50 satu hari, engkau dah financial freedom. Engkau boleh dapat 2,000 sebulan, financial freedom. Boleh trade, boleh untung 2,000 setiap bulan ke? Tak. Anda nak passive income yang ni, anda tak perlu trade. Kenapa anda nak besarkan trading account anda, lepas tu lebur balik? Anda sedang besarkan risiko anda. Ini yang orang tak faham. Dia cuba besarkan trading account.
Tapi ramai trade cuba buat benda tu. Dia besarkan akaun, double lot size, besarkan akaun, naik lagi. Oh, dah cukup aku dapat 2,000 di tiap bulan, $2,000. Kali 4, 8,000 lebih. Aku dah boleh jadi financially free. Jangan buat benda mengarut. Kumpul harta, beli harta yang datang balik, duit balik kepada kita. Faham? Bukannya besarkan trading account, besarkan portfolio boleh. Tapi portfolio pelaburan di mana? Tu beza dia. Approach saya bercerita mengenai hybrid portfolio. Saya tak cerita mengenai trading portfolio per se. Trading portfolio dan pasif. Ini adalah yang kepada passive income. Dividen apa semua ni. Dimasukkan dalam satu portfolio dan kita bahagikan. Inilah benda dia. Orang duk cerita besarkan trading portfolio, insya-Allah jadi menteri pasola, jadi sultan. Mana dapat? Ada hari je. Kita ni manusia. Ada hari emosi, ada hari apa kan. Anda akan buat benda pelik-pelik. Akan ada satu. Even saya kan. Ada je dalam setahun tu ada 1 kali 2 kali saya buat mistake. Kesilapan dalam trading. Kita entah apa-apa tiba-tiba, wish ni boleh ni. Tak, ada je hari kan. Kita letak lot pelik-pelik. Kacau. Benda macam ni. Dan kalau kita berterusan nak cover balik. Sebab tu saya duk kata. Yang pertama tadi Wimon jangan fikir pasal loss. Anda move forward. Kalau anda duk fikir loss, anda akan fikir recovery. The moment anda fikir recovery, anda keluar daripada disiplin anda. Benda tu lah yang payah. Belief tu yang payah nak tukar. Ambil masa. Sebab ramai kita ni dah banyak loss sebelum ni. Betul? Anda duk fikir berapa nak cover. Itu mustahil. Jangan fikir benda tu. Anda move ke depan. Buat perancangan macam ni. Dapatkan belanjawan tahunan anda. Jangan fikir sebulan aku dapat berapa. Sebab belanja kita tahun-tahun tak sama. Ni nak raya. Tak rentas daerah. Tengok muka anak. Baju kena baru. Kan? Betul? Perbelanjaan yang seasonal. Jadi buat belanjawan tahunan. Buat belanjawan tahunan anda. Jangan berfikir macam orang bekerja. Anda berfikir sebagai seorang yang melabur. Sebagai seorang yang buat bisnes besar sikit. Boleh? Jangan berfikir macam trading ni macam bekerja. Tak. Ini adalah anda punya long term. Setahun. Paling kurang setahun. Paling pendek lah belanjawan setahun. Buat projection. Berapa income anda dah ada. Contohnya ASB lah, mutual fund lah, koperasi lah, apa. Letakkan berapa sebenarnya jumlah dia. Berapa income anda ada. Anda ada stock option, stock dividend, anda ada whatever dividend payment that you receive. Ini tak. ASB awal tahun withdraw semua. Habis. Tak ada perancangan. Habis. Tak ada apa-apa. Ataupun cover balik duit yang bayar budak sekolah bulan 12 kan. Bulan 1 ambil ASB, cover balik duit yang bulan 12 untuk belanja bulan 1. Percayalah, anda tak akan habis buat benda tu. Takkan habis. Tutup lubang, gali lubang. Tutup lubang, gali lubang. Belanja bulan-bulan hanya untuk cover belanja, bekerja gaji untuk cover bulan-bulan punya expenses. Kalau anda lekat dalam cycle tu, itulah tak ke mana. Anda nak keluar daripada cycle tu, start buat benda ni. Rancangkan. Boleh? Saya tahu some of you dah mula buat benda ni. Alhamdulillah. Yang belum buat lagi, start buat. Anda tak dapat fikir bulan ni aku ada $50, aku nak trade dapat berapa. Itu soalan-soalan yang saya refuse untuk jawab. Sebab sedih tengok tau. Sedih kita tengok. Kita tahu itu tak akan jadi. Dia jadi, tak lot. Lepas tu labur balik kepada market.
Kan? Sementara tu XM, nasib baik kita tahun ni, bukan nasib baik, tahun ni kita masih dalam CMO, masih dalam MCO kan. Kalau tak, kita punya dinner saya rasa, wah, dekat stadium kot, tak dapat, tak cukup ni, besar kan, bagi besar. Banyak orang trade entah apa-apa buat. Ya. Makin besar dinner. Apa? 18 biji kereta lagi tu. Entah, tak tahu lah. Faham? Okey. Orang tak suka dengar cerita macam ni sebab saya cerita pasal benda yang anda semua tahu. Kita semua tahu kan. So buat benda ni. Buat benda ni. Anda nak tahu berapa perbelanjaan anda dan mula daripada situ anda tahu berapa sebenarnya anda punya pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan ni, anda punya pendapatan tertahan ni, okey, anda dah dapat figure-figure ni kan, dan anda ada pendapatan tertahan anda. Dalam English dia apa? Saya dah lupa dulu. Kita buat dalam English, dah tukar bahasa Malaysia dan tak ingat dalam English pula. Pendapatan tertahan apa? Pendapatan tertahan, retain income. Retain. Betul tak pendapatan tertahan tu? Saya guna bahasa saya je. Retain income. Daripada retain income. Dia bukannya pasal berapa besar income anda. Ada gaji 80,000. Belanja sebulan 79,000. Anda ada retain income 1,000 je. Tak handsome tak apa. Aduh. Okey. Retain income anda dan anda bagikan berapa sebenarnya anda nak letak untuk pelaburan. Berapa sebenarnya anda nak letakkan untuk simpanan. Simpanan cuma untuk emergency. Faham tak? Simpanan cuma untuk emergency. Anda tak letakkan insurans apa semua. Jadi rancangkan benda ni. Barulah anda tahu berapa sebenarnya anda nak gunakan untuk trading. Kalau tak ada perancangan macam ni, habis. Even yang anda letakkan sebagai anda punya simpanan tadi, it can be a form of pelaburan. Faham tak? Anda simpan dia dalam fixed deposit, anda simpan dia dalam bentuk yang mudah dicairkan. Faham? Certificate of deposit, letakkan dia dalam some form of benda yang senang jadi cash. Kalau anda letakkan simpan, jangan simpan cash. Ramai orang letak simpan cash dalam bank. Tak. You are losing value. Faham tak? You are losing inflasi lebih tinggi daripada rate bank bagi. Itu duit anda tadi yang anda simpan actually losing dia punya value. Faham? Dia losing dia punya value. Purchasing power dia makin menurun. Okey, itu adalah untuk ni anda rancangkan retain income anda berapa, macam ke mana dividen, anda tahu berapa sebenarnya duit yang anda nak letakkan untuk trading. Dan daripada situ anda tahu berapa angka kebebasan kewangan anda, iaitu anda punya perbelanjaan setahun tadi. Ini setahun, anda tak dapat fikir bulan-bulan. Itu orang yang tak akan keluar daripada kepompong tu. Sebulan aku perlu berapa. Kalau saya, jangan dengar macam tu. Anda tengok setahun anda perlukan berapa. Empty wallet syndrome ni. Rancangkan benda ni. Rancangkan benda ni. Jadi, anda dah ada, dan anda dah tahu berapa goal anda, berapa untuk menampung gaya hidup anda sekarang. Kalau anda tak mendapati dia terlalu tinggi, then work on your perbelanjaan. Itu je. Work on your perbelanjaan. Saya kira satu-satu tau. Dia letakkan. Saya kira satu-satu. Untuk perbelanjaan saya kira satu-satu. Saya kira satu-satu. Kalau tak, kita takkan ada cara untuk kita kawal perbelanjaan kita. Saya kira tau. Saya kira berapa banyak anda tengok beli perfume lah apa. Saya kira berapa.
Saya letakkan berapa untuk ni, untuk ni, untuk ni. Yes. Tak apa. Dia tak ada, the best time to start is now, sekali. Start sekarang. Tak ada duit. Start sekarang. Tak ada duit. Tak apa. Ada buat dulu demo account anda. Jangan trade dulu. Jangan trade dulu. Jangan fikir dengan ni. Tak. Ada demo dulu. Buat dulu. Duit. Anda tak ada duit. Anda tak mampu untuk trade tau. Simple. Tak mampu. Trade. Gunakan dia untuk lain. Duit tu untuk lain. Jangan trade. Jangan ambil risiko. Jangan ambil risiko. Anda nak ambil risiko, pastikan anda dah mampu. Anda tak cover anda punya ni dengan ambil risiko. Trading ni risk. Faham? Saya tak suka cerita yang bulan bintang. Nanti galih sponsor kita. Dia banyak hutang pada kita ni, Raymond. Kalau dia datang kat sini, banyak hutang dia. Lepas PKP nanti kau dapat datang KL, datang kali flat Asia je dekat. Kalau tak, galih mana pakai Asia, pakai Singapore Air, Singapore Airline. Okey, jadi anda dapatkan benda-benda ni. Yes, datang. Kalau dah semua dah okey, nanti datang. Okey, jadi dan start cuba untuk naikkan pendapatan pasif anda. Sampailah kalau pendapatan pasif anda boleh jana angka kebebasan kewangan setahun. Private jet. Okey, boleh jana pendapatan kita setahun. Masa tu baru anda capai anda punya financial freedom. Bukannya financial freedom through mengambil risiko. Trading. Itu terbalik tu. Daripada situlah anda mengetahui bagaimana anda nak merancang. Bila anda dah tahu 10A tadi, anda tahu dia 20 kali entry. Katalah anda dalam setahun tu anda ada $1,000 yang untuk anda trade. I'm talking about trading. Dia terbagi kepada dua tadi. Nanti kita cerita lagi lebih lanjut. Dan anda katakan, okay, 1,000 ni adalah aku punya 100% equity yang aku akan risikokan. Masya Allah. Masya Allah. Tengok jawapan Galih. Masya Allah. Itu doa tu Galih. Semua doa supaya Galih senang kan. Bagus tu. Okey, dan anda katakan, okey, aku nak trade ini 20 kali. Okey, aku bagi tempoh 3 bulan. Jadi 60 kali entry. Katalah anda guna cara ni. Anda kata $1,000, aku akan cuba untuk 3 bulan. Maksudnya 60 kali entry. 60 kali entry. Ini adalah bersamaan. Kalau anda kata ini adalah equity yang equity at risk. Berapa yang anda nak ambil risiko. Dan anda bahagikan 1,000 tu kepada 60. Mana dapat 60, kita kata, okey, 3 bulan aku try. 20 kali entry, sebulan, kali 3, bagi 60. Jadi anda akan trade $16, 66 sen. Ataupun 67 sen. Satu entry. Duit rupiah tu hampir 15 kali USD. RM tu setakat 4 kali. Rupiah dalam masa setahun 2 ni akan naik jauh kali. Tengoklah banding dengan ringgit. Faham? Anda buatkan anda punya position sizing model dan anda katakan kalau aku dapat, jadi anda punya 1A start dengan $16. Jadi kalau anda tahu sistem tu boleh berjana 10A, anda boleh dapat 166.67 sebulan. Kalau anda modal 1,000, ini 16% sebulan. Faham tak? Orang tak nampak benda ni. Dan anda katakan, okey, minimum aku adalah benda ni. Jadi kalau selagi ekspektasi anda 0.5, anda boleh capai.
Kalau ekspektasi anda turun, anda tak pakai dia. Itu je. Anda jahat dengan market. Sistem anda tak dapat baca market, anda tak pakai dia. Anda tak trade. Lepak dulu, jalan dekat demo. Dia naik balik, anda jalan balik. Itu je. Trading ni dia boleh jadi simple kalau anda tak risau pasal duit. Dia jadi susah. Dia jadi complicated kalau anda duk risau pasal duit. Cara dia, anda rancang duit anda sebelum anda trade. Tu benda dia. Okey? Kita dah jam 4 ni. Saya kena buat satu artikel, lupa. Okey, kita sambung balik pada jam 5 sehingga jam 6.